Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung lagi pelajaran yang lepas. Jadi dalam pelajaran yang lepas kita dah tengok teknik peniskalaan di dalam fasa reka bentuk atau cara. Jadi seterusnya kita akan tengok masih di dalam fasa reka bentuk atau cara. Kita tengok satu lagi teknik yang kita akan gunakan, iaitu teknik pengidlakan. Teknik pengidlakan ni biasanya kita akan membuat satu algoritma lah. Algoritma ni macam cikgu beritahu dah sebelum ni, kita akan buat langkah demi langkah untuk menyelesaikan atau cara itu. Algoritma ialah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan pseudocode dan catak alih yang betul. Jadi biasanya kita akan buat pseudocode dan juga catak alih. Ini contoh pseudocode, ini contoh catak alih lah. Okey, jadi macam mana kita nak masukkan dalam jadual tadi, jadual yang dulu tu. So kita akan letak sini teknik pengidlakan. Okey. Jadi dalam teknik pengidlakan, untuk yang mula-mula kita akan buat pseudocode, pseudocode. Jadi ini adalah contoh pseudocode lah. Okey, untuk pseudocode, jadi kita akan tulis teknik pengidlakan di sini. Kita merge dulu sel ni. Jadi kita akan tulis algoritma dalam bentuk pseudocode. Okey, jadi kita tengok sikit pseudocode yang diberi ni. Jadi kalau kita tengok, ini adalah langkah demi langkah lah. Sebab tu dia ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk pseudocode, kita mesti nombor 1 kita akan mesti tulis mula, dan langkah yang last sekali tamat. Okey, so kita mula, lepas tu masukkan panjang, masukkan lebar. Sebelum ni kita dah buat peniskalaan ni, kita ada formula dia, mesti ada panjang, mesti ada lebar. Jadi masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar. Lepas tu kita akan masukkan formula. So di sini kira luas padang bola sama dengan panjang darab lebar, perimeter padang bola sama dengan panjang tambah lebar darab 2. Okey, lepas tu kita akan papar luas padang bola, perimeter padang bola. Okey, tamat. Alright. Ini pseudocode, jadi mudah saya copy lah. Copy di sini. Okey, ini algoritma dalam bentuk pseudocode lah. Seterusnya kita akan buat algoritma dalam bentuk catak alih. Okey, jadi kalau kita tengok di sini catak alih ni, okey, catak alih dia menunjukkan langkah-langkah dalam bentuk grafik lah. Kita akan mula dengan bentuk ni. Ni untuk mula lah. Lepas tu kita akan lukis ni bentuk rhombus ni untuk input dan output. Jadi untuk yang atas ni input lah, sebab tu kita guna bentuk macam ni. Masukkan panjang dan lebar. Lepas tu kita akan guna segi empat tepat ni. Segi empat tepat ni untuk proses. Ni untuk proses. Okey, yang bentuk diamond ni, ini adalah untuk if, jika pilihan, itu kawalan pilihan. Jadi untuk ni kita tak guna lah. Okey, so masukkan panjang, kira luas, kira perimeter, dan output. So output papar. Lepas tu tamat. Jadi mudah je okay. Jadi saya akan copy juga yang ni, copy, dan kita paste dia nanti. Okey, kita paste. Okey,
ini dalam fasa bentuk atau cara kita guna teknik pengilakan. Okey, seterusnya kita akan masuk fasa pengekodan. Okay, di fasa pengekodan ni, di sinilah kita akan buat coding. Jadi kita teruskan di sini. Kita tengok dalam fasa pengekodan kita akan ada guna teknik leraian. Okey, teknik leraian. Jadi teknik leraian ni, masalah besarnya ialah kita nak tulis kod lah, menulis coding lepas kita buat algoritma tadi. Jadi bila kita pecahkan kepada bahagian yang lebih kecil, kita akan dapat kita akan tengok pengisytiharan pun boleh ubah. Lepas tu menulis kod untuk input, lepas tu kita ada proses, dan last sekali kita ada output. Jadi kita boleh tulis dalam jadual tadilah benda ni. Jadi kita akan teknik leraian. Jadi dekat sini ada masalah besar dia, lepas tu kita akan buat masalah kecil. Jadi untuk masalah besar dia ialah menulis kod untuk algoritma. Okey, jadi masalah kecil dia kita ada beberapa ni. Okey, yang pertama kod untuk itu pengisytiharan pemboleh ubah. Yang kedua, menulis kod untuk input. Yang ketiga, proses. Yang keempat, output. Ini untuk teknik leraian. Okey, seterusnya kita ada teknik pengecaman corak. Teknik pengecaman corak. Okey, dalam teknik pengecaman corak ni biasa macam yang sebelum ni kita buat. Kita akan tengok apa dia persamaan dan apa dia perbezaan dia. Okey, untuk persamaan pemboleh ubahnya sama. Pemboleh ubah sama, iaitu panjang dan juga lebar. Okay, perbezaan dia formula berlainan. Okay, iaitu panjang sama dengan luas sama dengan panjang darab lebar, dan juga perimeter sama dengan panjang tambah lebar darab 2. Okay, sebab apa kita kena buat teknik pengecaman corak ni? Supaya kita tahulah untuk mengira luas dengan perimeter ni, kita cuma sekali je untuk meter pengguna masukkan panjang dan juga lebar. Sebab dua-dua ni sama, cuma masa peringkat kita proses nanti je berbeza. Kita masukkan formula yang berbeza, jadi tak perlu isi banyak kali panjang dan lebar ni. Okey, seterusnya kita ada teknik
peniskalaan. Jadi untuk dalam teknik peniskalaan ni, semasa teknik peniskalaan ni lah kita akan buat pengekodan dia. Okey. Jadi semasa teknik peniskalaan kita akan buat coding untuk program ni lah. Jadi untuk yang contoh dalam buku teks ni, dia akan guna coding dalam Python. Jadi untuk coding dalam Python ni cikgu akan buat dalam pelajaran seterusnya. Okay. Jadi ini je untuk hari ni. Terima kasih.